Hello guys, Assalamualaikum. Kembali dalam Hazi Nyam Channel Studio bersama siapa? Bro Nyam, korang boleh panggil aku. Kali ni aku ingin membincangkan satu topik tentang pernafasan atau breathing ketika berlari. Bagaimanakah cara yang betul untuk korang bernafas ketika berlari? Setiap kali kita inhale atau menghirup udara ke dalam badan, badan akan terima oksigen untuk dihantar oksigen tersebut ke seluruh otot dalam badan supaya otot-otot tersebut dapat berfungsi dengan baik. Semakin kita push harder atau semakin kita tinggikan intensity dalam aktiviti yang kita lakukan, semakin banyak oksigen yang diperlukan oleh badan. Pernah tak korang ada satu masa tu korang semakin berlari atau semakin melakukan aktiviti, tak kisahlah, mungkin korang melakukan aktiviti ketika bekerja atau melakukan sukan-sukan selain berlari, korang bernafas dalam keadaan sengkat dan sukar. Mungkin ada antara pelari yang memang jenis yang ambil tahu tentang cara bernafas ketika berlari, tetapi masih tak dapat cara yang betul, tak tahu cara yang sebenar bagaimanakah cara bernafas yang betul ketika berlari. Mungkin ada orang yang jenis tak kisah bagaimanakah cara bernafas ketika berlari, sedangkan pernafasan ni satu faktor utama untuk meningkatkan prestasi dalam larian. Korang perlu tahu jugalah pernafasan ni memang sangat-sangat penting ketika berlari. Jadi video kali ni aku ingin terangkan bagaimanakah cara yang betul untuk korang bernafas ketika berlari, bagaimanakah konsep ataupun apakah konsep yang sebenar supaya korang lebih memahami bernafas ketika berlari. Jadi kalau korang nak tahu, let's go check it out. Kembali lagi dalam Hazi Nyam Channel Studio. Kalau korang boleh bernafas secara efisien dan betul ketika berlari, korang bukan sahaja dapat menikmati pengalaman yang bagus, pengalaman yang best, tapi korang dapat memperbaiki prestasi larian korang ketika berlari. Kalau korang yang baru jenis beginner, kalau korang yang jenis tak kisah langsung bagaimanakah cara bernafas yang betul, korang jangan khawatir dan risau sebabnya korang masih ada peluang untuk belajar cara pernafasan yang betul ketika berlari. Jadi aku terus straight to the point. Adakah kita patutnya bernafas melalui hidung atau melalui mulut? Mungkin ramai yang berpendapat, adalah pendapat masing-masing mengatakan bernafas melalui hidung lebih bagus, atau ada yang katakan bernafas melalui mulut lagi bagus. Ramai yang berpendapat, ramai yang katakan kalau korang ingin bernafas yang bagus adalah bernafas melalui hidung dan hembus melalui mulut. Aku rasakan ramai yang berpendapat yang sama lah. Benda ini banyak dipraktikkan kalau korang ada terdengar, ada korang lihat sukan-sukan yang lain seperti yoga, martial art. Ramai yang menggunakan teknik yang sama lah apabila korang bernafas melalui hidung dan hembus melalui mulut. Benda ni rata-rata ramai yang menggunakan konsep pernafasan cara begini. Adakah betul? Pada pendapat aku sendiri, dan aku pernah tanya para elite runner di luar sana yang mempunyai pengalaman dalam bidang sukan larian yang lama, apa yang diorang katakan sebenarnya untuk tentukan pernafasan yang betul ketika berlari adalah sangat sukar, sebabnya setiap intensity, setiap pace ketika berlari adalah berbeza. Ada satu masa tu menggunakan konsep breathing melalui hidung, ada satu masa tu korang menggunakan konsep breathing melalui mulut. Kadang-kadang ia tak menentu. Mungkin setiap orang berbeza dia punya cara pernafasannya. Lagi-lagi kalau korang dah memulakan larian, mungkin mula-mula korang mulakan larian agak slow, tapi apabila di hujung larian korang punya pace tu semakin laju. Pernafasannya memang sangat-sangat struggle. Korang perlukan oksigen yang banyak untuk diserap ke dalam badan. Cara pernafasan itu adakah sesuai untuk hidung saja? Adakah sesuai untuk mulut saja? Adakah korang ingin menggunakan kedua-dua kaedah pada satu tempoh larian yang sama? Sebenarnya apa yang perlu kita tahu, badan kita memerlukan oksigen untuk bergerak, dan bernafas melalui mulut membolehkan oksigen lebih banyak masuk ke dalam badan. Itu sebabnya pemilihan bernafas melalui mulut merupakan satu pilihan yang baik untuk orang lakukan. Tetapi mungkin ada tak sependapat, ada yang katakan bernafas melalui hidung merupakan pilihan yang lebih baik, sebabnya proses untuk penerimaan oksigen masuk ke dalam hidung merupakan satu proses kerja yang lebih baik. Sebabnya pada masa yang sama, hidung kita ada filter untuk menjaga apa sahaja udara, apa sahaja partikel-partikel halus yang masuk ke dalam hidung, dan dia dapat filter udara-udara yang tak sihat, habuk-habuk yang tak elok. Hidung kita dapat filter, dapat halang daripada benda-benda tu masuk ke dalam hidung. Kita dapat menghirup udara yang lebih baik berbanding kita menghirup udara melalui mulut. Apa pun antara kedua-dua, melalui mulut ke hidung, yang penting korang bernafas. Jangan tak bernafas pula ketika berlari. Pensan korang kalau korang tak bernafas. Yang penting korang bernafas ketika berlari. Konsep yang aku ingin kongsikan kepada
korang supaya korang lebih faham cara pernafasan yang betul adalah ketika korang memulakan larian, selalunya korang menggunakan pace yang perlahan, betul tak? Dan kebiasaan ketika pace perlahan, pernafasan yang berlaku ataupun keadaan cara kita bernafas selalunya yang terbaik adalah menggunakan hidung pada permulaan. Apabila korang semakin laju berlari, pace korang makin bertambah, badan korang memang akan bergerak ke satu tahap intensiti yang lebih tinggi. Pada waktu ini korang memang akan menggunakan mulut. Kebanyakan daripada kita pelari-pelari memang akan ambil peluang pada waktu ini menggunakan atau mencari oksigen yang penting. Kita kalau boleh kita nak cari satu maksimum oksigen uptake pada waktu berlari intensiti yang tinggi, di mana pada waktu ini yang sesuai adalah korang menggunakan mulut, tak boleh nak hidung lagi lah. Kebanyakan aku tanya berpendapat pelari-pelari elit, kalau korang tengok mana-mana pelari sekalipun, apabila korang makin bertambah laju, korang akan secara automatik, akan secara natural, mulut akan nganga sikit, bermakna korang ingin cari oksigen yang lebih untuk korang sedut supaya korang dapat bernafas secara efisien ketika berlari. Pada waktu ini badan korang memang akan secara automatik mencari oksigen. Kira macam kata lain, korang memang nak cari nafas yang lebih supaya korang dapat maintain bernafas yang baik ketika berlari. Satu tips yang aku ingin kongsikan kepada korang yang memang dah berkali-kali untuk fahamkan cara pernafasan yang betul ketika berlari, apa yang aku boleh sarankan adalah korang practice supaya practice tu make perfect. Benda ni korang boleh amalkan sebelum korang memulakan larian, ataupun korang boleh buat di luar korang punya latihan larian, di mana-mana sajalah. Mungkin sebelum tidur, ketika korang pada waktu memang betul-betul free, korang boleh buat benda ni. Maknanya korang boleh lakukan di mana-mana saja. Memang mula-mula agak pelik kalau korang jenis yang memang sukar untuk dapatkan cara pernafasan yang betul, walaupun korang dah berbagai-bagai tips korang dah ikut, tetapi masih gagal juga, masih korang faham. Benda ni method yang korang boleh amalkan. Aku harap benda ni dapat membantu. Kalau korang nak tahu, let's go, check it out. Okey, kali ni aku ingin tunjukkan tutorial bagaimana korang ingin lakukan belly breathing atau kita kenali sebagai diaphragmatic technique breathing. Benda ni korang boleh buat di mana-mana, di bilik ataupun di luar pada korang punya latihan larian. Korang tak kisah nak buat sama ada korang berdiri ataupun dalam keadaan berbaring. Tapi untuk video kali ni aku ingin lakukan dalam keadaan berbaring. So supaya korang boleh nampak dia punya progress bagaimana perkembangan dari segi perut aku. Korang boleh tengok dari segi macam mana pergerakan rib cage, lung, chest, perut dan sebagainya, korang boleh nampak. Jadi aku buat dalam keadaan berbaring. Benda ni korang boleh adjust sama ada korang nak bengkokkan lutut korang ataupun korang nak lurus kaki korang. Jadi dalam keadaan begini aku ingin bengkokkan lutut aku lah, jadi lebih mudah pergerakan perut aku. Ingin tunjukkan kepada korang semua. Okey, ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal kita belum lagi inhale dan exhale. Jadi pergerakan utama kita inhale sedalam-dalam yang boleh. Kita sedut udara, oksigen itu sedalam-dalam yang boleh. Kita mulakan. Tahan selama 7 saat. Dan kalau boleh lihat, abdomen, bahagian perut tu dia mengembang, expand ke bahagian luar. Dia bukan mengecut, dia dah contract dan expand. Dan kemudian korang exhale selama 8 saat. Korang buat sekali lagi. Ini dada korang boleh nampak Ini bahagian perut. Okey, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dari segi saintifiknya bagusnya kalau korang buat belly breathing ketika berlari, di mana oksigen dapat masuk ke ruang paru-paru korang dengan lebih banyak. Kapasiti udara untuk masuk ke dalam paru-paru korang dapat rasa lebih banyak daripada chest breathing. Itu sebabnya benefit yang korang dapat daripada belly breathing adalah sangat baik ketika korang berlari. Jadinya, apakah cara yang betul untuk korang dapat hirup udara yang banyak ke dalam badan? Adakah melalui dada kita atau melalui perut kita? Salah satu habit yang sering dilakukan oleh pelari-pelari pemula, tak kisahlah korang pelari pemula atau pelari-pelari yang dah pengalaman, adalah bernafas setakat dada sahaja. Maksudnya udara yang masuk ke dalam badan hanyalah pada tahap chest breathing, orang kata. Chest breathing pada tahap dada sahaja. Sedangkan apa yang korang perlu tahu, apa yang korang perlu
perlu lakukan adalah bernafas melalui perut. Kiranya korang menghirup udara sehinggalah ke tahap perut ini. Ada perbezaan. Korang boleh rasa perbezaan bernafas setakat dada sahaja ataupun bernafas melalui perut, di mana korang dapat hirup udara oksigen lebih banyak dan lebih korang dapat hembus juga lebih banyak apabila korang menghembus keluar exhale ketika berlari. Chest breathing ataupun bernafas melalui dada adalah salah satu cara bernafas yang kurang efisien yang korang perlu tahu. Maknanya kita tak dapat menghirup udara oksigen secara maksimum ke dalam paru-paru kita. Pada masa yang sama, kita tak dapat menghembus keluar udara daripada badan dalam keadaan penuh. Pernafasan sepatutnya berlaku secara diaphragmatic, di mana inhale dan exhale akan banyak berlaku prosesnya dalam kawasan perut. Ketika kita bernafas, perut akan contract dan extend, sebabnya diaphragm akan paksa udara untuk masuk dan keluar melalui paru-paru. Korang boleh dapat menghirup udara oksigen lebih banyak ke dalam paru-paru. Korang boleh dapat banyak oksigen ketika setiap kali bernafas. Yang sebenarnya corak breathing ataupun rhythm ketika kita bernafas, kebanyakan pelari sangat sukar untuk ikut. Kalau korang berlari pada comfortable pace ataupun pada steady pace, aku boleh nasihatkan pada korang boleh cuba corak pernafasan melalui cara pernafasan ratio 2-2 ataupun ratio 3-2. Bermakna ketika korang inhale, korang perlukan 2 atau 3 kali strike. Kemudian ketika korang exhale, korang perlukan 2 atau 3 kali strike. Nampak macam mudah, nampak macam senang je. Korang perlu cuba untuk tahu bagaimanakah cara yang betul. Pada permulaan memang nampak macam robot, tetapi bila korang setiap kali korang strike, setiap kali korang berlari, korang akan nampak berapa kali korang perlukan strike ketika inhale, berapa kali korang perlukan strike ketika exhale. Berdasarkan ratio aku cakap tadi lah, sama ada korang gunakan ratio 2-2 ataupun 3-2 ketika inhale ataupun exhale. Kalau ikutkan kebanyakan pada pengalaman aku dan pertanyaan pada elit-elit runner di luar sana, kebanyakan ketika korang menaikkan pace, ketika korang makin laju berlari, kebanyakan ratio itu akan bertukar, tidak akan sama seperti 3-2 atau 2-2. Kebanyakan akan bertukar kepada ratio 2-1, di mana ketika korang inhale, korang menggunakan 2 kali strike, dan ketika korang exhale, korang menggunakan 1 kali strike. Semakin korang berlari laju, korang akan bertukar dia punya ratio pergerakan, cara korang bernafas. Kesemua ini tak datang dengan mudah. Korang perlu try and error, korang perlu eksperimen pada diri masing-masing supaya korang dapat synchronize cara korang punya pattern breathing dan juga cara korang strike ketika berlari. Kedua-duanya dapat seimbang antara breathing dan juga strike. Supaya korang dapat kenal cara yang betul bernafas dan strike yang betul, korang dapat tingkatkan prestasi korang ketika berlari. Untuk membolehkan paru-paru korang dipenuhi dengan kapasiti udara yang betul, korang perlu tahu, korang perlu kenal cara posture badan yang betul ketika berlari. Semakin korang membongkok ketika berlari, semakin ke hadapan korang punya badan ketika berlari, kapasiti udara untuk memasuki ke dalam badan korang akan menjadi semakin sikit. Korang akan alami kesan fatigue pada masa tertentu selepas korang alami dalam satu tempoh larian yang agak panjang. Ini akan membuatkan kapasiti udara yang memasuki paru-paru korang dan cara berfungsinya paru-paru korang tidak dapat berfungsi secara baik disebabkan posture badan korang tak berapa baik ketika berlari. Untuk elakkan benda ini berlaku, posture korang yang kurang memuaskan ketika berlari, korang bayangkan setiap kali korang berlari, bayangkan ada tali yang panjang yang sedang ikat di atas kepala korang. Benda ni akan ikut setiap kali korang berlari di mana-mana saja, sama ada korang melakukan long run ataupun easy run ataupun apa saja jenis latihan yang korang lakukan. Korang bayangkan setiap kali korang berlari, tali ni akan tarik kepala korang dan korang akan sentiasa upward korang punya badan dan juga kepala korang. Korang bayangkan setiap kali korang berlari je, korang bayangkan ada tali yang sedang tarik kepala korang. Jadi korang tak terlampau membongkok ketika berlari. Ini membolehkan korang sentiasa menegak ketika berlari. Benda ni korang kena visualize supaya korang sentiasa jaga postur badan korang ketika berlari, supaya korang tak membongkok. Akhirnya korang akan bernafas secara baik. Kesimpulan untuk video kali ini adalah korang perlu tahu semua orang mempunyai pattern breathing yang berbeza. Semua orang tidak akan sama cara mereka bernafas, cara pattern berlari, cara pattern korang memilih ratio untuk sekian ratio inhale dan exhale. Semua orang adalah berbeza cara mereka bernafas. Ikut research yang mengatakan kebanyakan atau majoriti pelari mempunyai cara breathing yang berbeza dan setiap breathing itu tidak akan sama. Apa yang aku boleh nasihatkan, korang perlu kenal cara breathing tersendiri yang sesuai dengan badan korang sendiri supaya korang dapat adaptasi pace dan intensity yang korang lakukan setiap kali berlari. Korang tak adalah rasa kenapa pelari ni boleh buat sedangkan aku tak boleh buat. Sebabnya setiap orang mempunyai karakteristik, mempunyai cara yang tersendiri. Cara setiap orang adalah unik. Aku harap korang dapat manfaat daripada video aku kali ini. Korang jangan lupa like dan subscribe, dan korang jangan lupa share kepada kawan-kawan lain supaya manfaat ini dapat dikongsikan bersama. Kita jumpa lagi next video. Aku Bro Nyam. Sia. Bye bye.